السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Kita berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berzuhudlah dalam kemahuanmu, nescaya engkau akan berhasil kemahuan Allah Ta'ala. Termasuk syarat cintakan Allah ialah membelakangi semua kemahuan dan kehendak diri. Sementara engkau dalam keadaan begitu, tiba-tiba lidahmu bertutup, kedua belah telingamu mendengar, dan kedua belah matamu terbuka. Datanglah kelembutan dan kemurahan dari Allah. Datang juga penyucian jiwa dengan buah-buahannya dan permata manikamnya. Kemudian datang pula para khadam untuk berkhidmat sepenuhnya kepadamu, untuk memuji hanya kepadamu, dan Tuhan pun akan membangga-banggakan denganmu di hadapan sekalian yang ada di sisi. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diberikan Rasul, terimalah, dan apa yang ditegah kamu daripadanya, berhentilah. Ikutlah perintah Tuhan dan perintah Rasulnya, amalkan kesemuanya. Pada jalan ini tidak ada saya atau kita, tetapi semuanya engkau, yakni Tuhan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Suratul Hadid ayat ketiga. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita menjelaskan tentang bagaimana perlu kita yakin pada janji Allah Ta'ala, dan bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman keselamatan, kemenangan, dan segala kemuliaan di atas muka bumi ini. Dan apa yang Allah sediakan di hari akhirat kelak lebih hebat dan lebih agung, yang tidak mampu difikirkan oleh mana-mana makhluknya. A'adattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan pada hamba-Ku apa yang tidak pernah dilihat oleh matanya, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinganya, dan apa yang tidak pernah terlintas di hatinya. Maka itu yang Allah sediakan di hari akhirat kelak kepada setiap orang yang beriman. Maka iman itu perlu dibuktikan. Maka pembuktian iman itu bermula, kata Syekh Abdul Qadir, ialah berzuhud dengan kemahuan sendiri dan mengikut kemahuan Allah. Manusia Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang punya kemahuan yang banyak, punya keinginan yang banyak, dan keinginan ini didorong oleh hawa nafsu, dan keinginan ini juga dipengaruhi oleh syaitan yang menjadi musuh pertama manusia. Dan kemahuan manusia juga dipengaruhi dengan apa yang ada di sekelilingnya, yakni dunia. Yakni bila nilai dunia itu meningkat, bertambah pada pandangan manusia, maka kemahuan itu mula menjadi lebih kuat. Dan kemahuan ini juga dipengaruhi oleh teman-teman, rakan-rakan sekeliling. Dan kemahuan ini juga pada peringkat teratas sekali ialah
apa yang Allah dan Rasul tentukan. Kita mahu, kita ingin, tetapi Allah Ta'ala punya kemahuannya kepada kita. Dan Nabi SAW menyampaikan kemahuan Allah Ta'ala kepada kita, supaya kemahuan kita itu seperti apa yang Allah mahukan, apa yang Allah suka dan apa yang Allah redhakan. Maka di sini kita nak membentuk nilai iman, kerana bukanlah suatu yang benar yang mendakwa punya iman tetapi menyalahi perintah Tuhan. Bukanlah satu dakwah yang benar yang berkata beriman tetapi mengikut hawa nafsu dan syaitan. Bukanlah dakwaan yang sebenar yang berkata beriman tetapi mengikut dunia dan teman. Iman ialah kemahuan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, berzuhudlah pada kemahuan kamu. Yakni pandanglah kemahuan yang kamu inginkan itu rendah sehingga ada kemahuan Allah. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul lebih disayangi daripada selainnya, yakni diletakkan prioritinya lebih daripada kemahuan dirinya sendiri. Maka bila kita sebut tentang kemahuan kita dan kemahuan Allah Ta'ala, bagaimana kita tahu ini kemahuan Allah Ta'ala? Maka dengan ikut Nabi SAW. Allah menghantar baginda SAW untuk mengajar pada manusia apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah Ta'ala larang. Kerana manusia tidak mungkin dapat mengetahui kemahuan Allah secara direct. Kerana sunatullah menjadikan manusia mengenali Allah melalui rasul-rasul yang diutuskan. Ia benar, ada fitrah yang Allah ciptakan manusia untuk mengenali Allah, tetapi ia cuma mukaddimah, tetapi bukanlah suatu yang sempurna. Memang daripada, kalau manusia tadi, kalau tak dihantar Nabi dan Rasul, mereka kenal Allah tetapi secara mukaddimah. Mereka tidak mengetahui secara mendalam dan tidak mengetahui secara yang sempurna, sehingga mereka tidak tahu bagaimana hendak mempersembahkan diri mereka dan beribadat. Kan itu kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang macam aku sembahyang. Kan itu Rasulullah menyatakan, khuzu anni manasikakum, buat ibadat macam aku buat, tengok cara aku buat. Kerana manusia bila dia mengenali Allah, satu azab dan kesengsaraan, dia tak tahu bagaimana menterjemahkan, bagaimana nak menterjemahkan apa yang dia inginkan. Jadi menterjemahkan apa yang Allah inginkan, tak Allah Ta'ala inginkan kepada kita. Kita, umpamalah kalau kita kiaskan, kalau kita cinta seseorang, kita kenal nama dia tapi kita tak tahu detailnya. Bukankah satu kesengsaraan kita tak tahu tentang selok belok tentang dirinya? Dia duduk kat mana, dia anak siapa, umur dia berapa, sekian-sekian pendetailan yang menjadikan kita tenang. Kemudian kita tahu bagaimana nak dekati dia sehingga dia menjadi isteri kita atau suami kita. Sebagai satu contoh sifat manusia. Manusia secara fitrah memang kenal Allah. Dalam hadis Nabi kata, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kata ulama, perkataan fitrah yang ada 30 makna, 30 ma'ani. Antaranya ialah fitrah Islam. Antaranya fitrah ialah din, yakni beragama. Manusia kena ada Allah, ada Allah. Tapi macam mana nak kena ada Allah dengan sebenar-benarnya? Maka Allah Ta'ala hantar Rasulullah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Hashr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu kena buat, kamu kena terima. Dan apa yang dilarang hendaklah kamu berhenti. Artinya, untuk mendidik hawa nafsu kita, untuk menjadikan hawa nafsu kita bersamaan dengan apa yang Allah kehendaki, maka ini Rasulullah SAW sebagai guide kita.
orang yang akan memandu kita untuk mendidik hawa nafsu. Sebab itu kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak akan beriman seseorang sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Mesti tunduk. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umat aku akan masuk syurga. Semua manusia akan masuk syurga. Bila Nabi SAW menyebut ummati, umat Rasulullah. Siapa umat Rasulullah? Semua manusia yang hidup sezaman dengan baginda SAW dan yang hidup selepas itu. Itu umat Rasulullah. Cuma umat Rasulullah ini terbahagi pada dua. Satu dinamakan sebagai ummah mujabah, satu lagi ialah ummah dakwah. Mujabah yakni umat yang terima dakwah Rasulullah, Islam, dengan bahasa mudah Islam. Satu lagi ummah yang dalam seruan, dalam panggilan dakwah. Mereka hari ini Kristian, Hindu, Buddha, mereka umat Nabi Muhammad, tapi ummah yang sedang dipanggil untuk menyahut. Kalau mereka menerima panggilan Nabi SAW, mereka beriman, walaupun bagaimana latar belakang kekufuran mereka sebelum ini tidak lagi dibuka. Kerana Islam membersihkan seluruhnya. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan apa yang sebelumnya. Maka ini Islam. Maka bila Rasulullah menyatakan semua umat aku boleh masuk syurga, semua, melainkan yang tak nak masuk. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk? Maka jawab Nabi SAW, man ata'ani, siapa yang ikut aku, yang taat aku, dakhala jannah, masuk syurga. Wa man asani, siapa yang lawan aku, derhaka padaku, maka dia masuk neraka. Dialah orang yang enggan. Maka di sini difahami bahawa untuk kita tundukkan hawa nafsu mesti ikut Nabi SAW. Kan Rasulullah mengajar kepada kita semua perkara. Ada seorang lelaki datang jumpa Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Maka lelaki ini kata, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah. Nabi kamu, kata lelaki ini pada Salman Farisi, mengajar kamu semua perkara ke, sehingga bab berak, hatta khara'ah, sehingga bab berak, kencing berak. Lalu kata Salman, nah, ya, Nabi kami ajar semua benda. Kata Salman radhiyallahu ta'ala anhu, nahana an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an yastanjiya ahaduna bi aqalli min salasati ahjar aw an yastanjiya bi raji'in aw bi afmin. Ya benar, Rasul kami ajar kami cara berak, melarang kami menghadap kiblat ketika kami berak dan kami kencing, atau beristinja, membasuh berak kencing kami dengan menggunakan tangan kanan. Nabi larang. Dan Rasulullah melarang kami kalau istinja menggunakan kurang daripada 3 batu. Melarang kami. Dan Rasulullah melarang kami beristinja, membersihkan najis kami dengan menggunakan najis, menggunakan tahi atau menggunakan tulang. Kata ini menunjukkan bagaimana kita kalau sebut kita berak, kita kencing, suka kita lah tak nak basuh, suka kita lah nak buat macam mana. Tidak, Rasulullah ajar. Sampai ke jambang pun Rasulullah ajar. Supaya apa? Supaya kita tak ikut hawa nafsu kita. Maka Rasulullah ajar kita istinja, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kerana setiap kali kita ikut baginda sallallahu alaihi wasallam dan setiap perbuatan kita, setiap pergerakan kita, berarti kita sedang menundukkan nafsu. Kita depan kita ada makanan, kalau ikut kita nak terkam macam tu, Rasulullah pun ajar baca bismillah, kul bismillah.
Kalau lah gaduh sangat cepat sangat, memang dah lapar sangat, baca ringkas zikir bismillah. Bila tu ringkas bismillah, sila makan, cukup. Kalau misal kata tengah ada depan makanan, kita pun tunggu doa, tapi kita nak cepat lapar, kita pun bismillah makan. Maka secara hukum kita okey, cuma dari sudut pandangan orang je lah. Oh, nampak Allah tak tunggu doa makan. Kata bukan saya tak tunggu, tumbekan macam doa makan itu macam kunut nazilah je, saya tengok panjang maksud dia. Doa makan ni pendek. Tapi kalau benar lah, bismillah. Artinya walaupun kita sedang bernafsu, Rasulullah ajar kita doa, zikir, adab. Seorang suami bernafsu dengan isterinya, so kita jangan kamu mendatanginya melainkan kamu doa dulu. Allahumma jannibish syaitan wa jannibish syaitan mimma razaqtana. Silakan. Lihat bagaimana nafsu kita tengah berkeinginan, datang satu perintah. Begini caranya. Tuan-tuan, kalau hatta dalam mendatangi isteri sendiri pun dia ajar doa. Nak makan, doa. Kita nak berak ni, cepat nak berak dan nak terkeluar, masuk tandas, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Walaupun baca daripada jauh lagi tu, baca tandas lagi 30 meter, doa dah sebut, takut tak dan. Allahumma inni a'udzubika. Paling kurang kita dah tundukkan hawa nafsu kita. Kita nak tidur ngantuk, sungguh ngantuk, Nabi ajar bismika Allahumma ahya wa amut. Rasulullah ajar kita baca ayat ni, surah ni, doa ni. Adab tidurnya begini, ikut ngantuk, suka kita lah. Saya dah ngantuk sangat, gerbok tidur. Tak, ada ajaran. Setiap kali kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedang tundukkan nafsu. Makin lama nafsu ditundukkan, akhirnya nafsu ini tidak mampu lagi kawal kita. Kita mengawalnya. Kalau kita perhati satu ayat Al-Quran dalam suratul Anfal, Allah kata begini, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihi. Wahai Muhammad, kami tak akan turunkan azab selagi mana kamu ada bersama mereka. Bila Nabi SAW berdakwah di Mekah, yang ni tolak, yang ni dega, yang ni bla bla, tapi anehnya Allah Ta'ala tak turunkan azab. Even hatta kalau mereka minta, Muhammad, kalau kau benar turunkan kepada langit, kepada kami azab dari langit, biar jatuh berkeping-keping menimpa kepala kami, pun tidak berlaku. Kenapa? Allah sebut kami. Allah kata aku tak akan azab mana-mana umat sedangkan kamu ada dalam tu, kerana keberkatanmu. Tuan-tuan bayangkan Rasulullah hidup dengan orang yang menentang lawannya, azab Allah tak turun kerana keberkatan Rasulullah. Bagaimana orang yang beramal dengan sunnah Nabi dalam dirinya. Ini yang duk musuh Rasulullah SAW, dia Rasulullah ada bersama mereka, walau mereka tak dengar cakap, tak dengar kata, Allah tak turunkan azab kerana kemuliaan baginda SAW. Bagaimana Rasulullah yang ada dalam diri kita dengan sunnah yang kita pegang, pasti Allah tak binasakan kita. Tetapi bila kita makan dengan ikut sunnah Rasulullah, Allah tak binasakan kita dengan makan yang apa yang kita makan. Kita tidur dengan mengamalkan sunnah Rasulullah, Allah tak binasakan kita dengan tidur yang kita amalkan sunnah Nabi SAW. Kita bermusafir, Rasulullah ajar kita doa ini, lalu kita amalkan, Allah tak akan musnahkan kita dengan sunnah yang kita amalkan. Kalau kita sebut tadi, Allah menyatakan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan turunkan azab sedangkan kamu masih bersama mereka. Sedangkan orang ni kita katakan derhaka pada baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi tak turun azab kat Mekah, sehingga Rasulullah kena keluar Mekah dulu baru turun hukumannya. Maka berlakulah kemarau yang panjang di Mekah sehingga mengeluarkan asap, sehingga orang-orang kaya mereka terpaksa memakan kulit kambing kerana tidak ada makanan. Selepas Rasulullah keluar daripada kota Mekah, kata ulama, kalau Rasulullah yang ada tadi orang kafir dilindungi daripada azab untuk seketika Rasulullah berada,
Bagaimana orang yang beriman, yang dalam hatinya ada cinta pada Rasulullah dan beramal dengan sunnah. Itu yang Nabi SAW menyatakan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengamalkan sunnahku, itu tanda dia sayangku. Dan siapa sayangku, dia bersamaku dalam syurga. Tentang sayang kita pada Nabi SAW, bukan sekadar mulut sayang. Itu cuma aksesori. Saya sayang Rasulullah, iaitu bunga-bunganya. Tapi yang menjadi buahnya ialah amalan kita. Mungkin seorang ayah tak pernah berkata kepada isteri, pada anaknya, ayah sayang kamu. Tak pernah. Saya ni anak, saya tak pernah dengar ayah kata sayang. Tapi kita tanya balik, ada tak kita tak cukup makan sepanjang ayah kita ada? Tak ada ustaz, ayah kalau ayah balik mesti ada makanan, banyak makan. Apakah kamu tak pakai baju sampai telanjang bogel? Tak ustaz, kalau ayah ada, tengok baju kita koyak sikit, dia beli baju baru. Apakah pernah kamu berkaki ayah? Tak, ayah tak izinkan, pasti ayah beli slipper, beli sepatu, beli sandal. Apakah pernah kamu rasa takut tanpa ditenangkan oleh ayah? Tak pernah. Bila kita takut je, ayah kita peluk kita, ayah kita beritahu kita jangan takut, abah ada. Dan dengan semua apa yang ayah kita buat, cuma dia tak kata saya sayang awak. Apakah ayah kita tak sayang kita? Bukan itu jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat dengan makna sayang. Maksud saya ialah, bila kita sebut sayang pada Nabi SAW, maka mana sunnahnya? Dalam pendidikan anak-anak, mana sunnahnya? Dalam hubungan suami isteri, mana sunnahnya? Dan apakah kita mempelajarinya? Sunnahnya. Dalam bersahabat, apa sunnahnya? Dalam beradab jiran tetangga, apa sunnahnya? Dalam berjual beli, apa sunnahnya? Dalam bekerja, apa sunnahnya? Dalam makan minum, apa sunnahnya? Dalam bermain, hatta dalam bergaduh, berbalah, kita berbalah ni, apa sunnahnya? Bukan maksud ikut sunnah ni tak gaduh. Kita mungkin berbalah, tak kira berbalah dengan siapa pun. Maka ada sunnah ajar pada kita, sempadan perbalahan kita. Setakat mana? La yahil li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal seorang Islam meninggalkan saudaranya lebih pada 3 hari. Nak gaduh masa muka sehari okey, 2 hari okey, lebih pada 3 hari fikir balik. Kita dah buat hajar, yang ini meninggalkannya tanpa sebab. Ini kita cerita tanpa sebab, hanya kerana hawa nafsu, kerana cemburu, kerana marah. Cemburu dia berjaya, kita tak berjaya, kita pun nak marah. Kerana hawa nafsu, kita cocok tanam tak menjadi, dia menjadi, maka kita tiba-tiba rasa nak marah. Anak dia menjadi, anak kita tak menjadi, tiba rasa nak marah, rasa tak nak tegur. Boleh kamu nak marah seketika, tapi tak boleh lebih pada 3 hari. Kalau 3 hari masih tunjuk muka macam tu, tak betul. Maka dalam sunnah Rasulullah ada. Kita dalam belajar sunnah Nabi. Macam mana sunnah Rasulullah bila kita belajar? Kita dalam mengajar, ada sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita mengajar? Rasulullah ajar, mengajar jangan sampai orang bosan. Itu sunnahnya, supaya orang tidak membenci agama. Maka ajar mereka, jangan sampai mereka merasa bosan. Hatta sunnah imam, bila Rasulullah ajar dah sembahyang, jangan baca panjang, untuk tidak membebankan makmum yang macam-macam kerana dan ragam. Ada tua, ada sakit, ada kanak-kanak yang tak mungkin boleh duduk lama, dan ada orang yang punya hajat. Dan dia ajak kita kan, nak kalau ke masjid kita dah estimate nak duduk setengah jam je kat masjid, nak duduk sekian. Maka mereka ada hajat, supaya agama ini agama ni dia punya sempurna. Rasulullah SAW tidak mahu menjadikan agama untuk orang bercakap sebagai sebab halangan untuk buat sesuatu. Tidak. Bahkan Rasulullah nak suruh biar orang nampak agama ni senang, mudah. Tapi bukan diambil mudah, senang mudah. Sebab itu kata Nabi SAW, bu'ithtu bil hanafiyyati samhah. Aku dibangkitkan untuk membawa agama yang mudah. Perkataan samhah, dia punya toleransinya tinggi agama ni. Tinggi.
Kita kalau faham agama Islam, toleransi tinggi. Ambil contoh, kita bermusafir. Contoh kali kita musafir hari ni lah, dengan naik kereta, naik kapal terbang, kan rehat. Tapi lihat bagaimana toleransi agama. Dia syariatkan untuk solat jamak dan solat qasar. Walhal, kalau solat tu tetap kekal macam biasa, kita rasa tak ada masalah. Kita naik kereta, tolak dari sini pukul 12 tengah hari, pergi ke KL misalnya. Dah 2 petang, berehat lah kat mana, kat air keruh ke, sambil makan telur masak separuh, roti bakar. Sembahyang Zuhur 4 pun masalah. Okey. Gok lagi. Sampailah dekat Sungai Besi, katakan pukul 4 petang. Sampai kat Sungai Besi. Berhentilah area mana. Solat sekejap. Kemudian makan. Okey. Nampak ada halangan tak? Tak ada. Tapi Islam, biar kita ke mana kita membuat sesuatu, kita nampak yang paling mudah sekali ialah melakukan solat. Paling mudah. Kita solat 2, Allah mudahnya. Berjamak lagi, Allah mudahnya. Senang. Kita makan pun tak jamak. Makan asing-asing. Bunyi jamak, nanti depan makan lagi. Ni Ustaz, saya jamak Ustaz, sarapan dengan makan tengah hari. Habis dalam kereta dimakan lagi tu, panggil benda pula. Ni nak nama apa ni? Ni macam rawatib rasa, rawatib. Ni makan jamak ni. Breakfast dengan lunch. Tapi tiba kita tengok dia makan lagi. Kita tak jumpa orang bila dia jamak dia nak solat lagi. Tak, dia stop. Wis. Supaya dalam hidup ini yang paling mudah kita nampak agama. Itu paling mudah. Senang, tak susah. Kita mengaji Quran 3 bulan mengaji pandai, okey. Tak ada orang belajar Quran dan hidup sampai mati. Artinya kalau tuan-tuan belajar Quran daripada alif bata, daripada ikra, daripada muqaddam, insya-Allah dari tempoh 3 bulan hingga 6 bulan boleh pandai baca Quran. Masih okey. Jalan. Kita belajar bab solat, belajar kita okey dah dari solat. Maka jalankan, belajar yang lain pula. Disyariatkan haji sekali je sama hidup. Supaya nampak mudah. Kita nak pergi 5 kali itu masalah kita lah. Tapi secara syariat sekali. Tak ada beban. Secara syariat umrah ni cuma sekali. Allah tak bebankan. Kita nak pergi 5 kali setahun tu hak kita. Maka jangan salahkan Allah. Jangan salahkan agama. Agama tak suruh dengan maksud sampai membebankan kita. Kata Allah dalam Quran, ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tak jadikan dalam agama ni benda susah. Habis dia susah, yang susah sebab kamu yang salah faham. Islam dianggap susah bukan kerana amalannya, kerana kepahamannya. Orang tu salah faham, maka jadi susah. Tapi bila dia mula faham, okey, tak ada masalah. Saya boleh buat benda tu, benda dan asalkan saya ikut Islam. Dan cara ikut itu mudah. Tuan-tuan, bila Islam suruh tutup aurat, susah ke tutup aurat? Kecenderungan manusia memakai pakaian yang akan tutup seluruh badannya. Kenapa badan kita tak nak badan kita terdedah dengan banyak bahaya? Tuan-tuan tengok tentera. Ada tak tentera atas dunia ni pakai seluar pendek? Semua tentera atas dunia tutup aurat. Ada tak mana-mana negara time dia perang dia pakai seluar pendek perang? Tak, tutup semua, muka-muka tutup. Dengan topi lagi atas kepala ni, topi ni berat 5 kilo. Tak atas kepala. Kali 10. Waktu muka ni conteng lagi. Jangan nampak comel muka tu. Tutup. Untuk apa? Keselamatan. Kadang-kadang pakai topeng. Pakai purdah lebih pada perempuan pakai purdah. Siapa? UTK. Ini tak boleh orang kenal muka. Bahaya. Dia tutup. Manusia cenderung menutup semua kerana mereka tahu apa pun terdedah boleh bahayakan. Maka kerana itu Islam tutup. Mengajar kita tutup aurat. Supaya tidak terdedah fizikal yang bahaya. Tutup aurat. Tak nampak benda atau kita tak terdedah dengan benda bahaya. Dan kita juga tak terdedah dengan benda yang memalukan kita. Umpama pepatah Melayu kata buka pekung di dada. Tentang kita dah tahu kita ada cacat sini panah, takkan kita nak buka? Tutup. Maka ini tutup aurat. Tutup apa yang menjadi malu kepada kita. Tutup apa yang mungkin membahayakan kita. Tutup apa yang menjadikan kita makin indah. Tuan-tuan, dengan kita tutup aurat nampak cantik. Tuan-tuan, orang pakai seluar pendek nampak lawa ke? Yelah, masa kecil nampak macam lawa juga. Masa umur 50-60
Dia punya kedut lebih pada surat khabar yang diramas, yang dikeroyok. Tengok tu pakai seluar pendek kan malu. Maka tutup aurat. Tutup aurat menjadikan kita cantik. Ini Islam. Tapi ada orang cuba faham tutup aurat tu macam susah. Apalah tutup aurat nanti panas. Dia faham macam susah. Lalu dia rasa beban. Dia kata bawa kemah bergerak lah. Macam bawa kemah ni bagi perempuan. Susah. Maka awak nak macam mana? Kita orang nak free hair. Kita nak itu dan ini. Bukankah awak menampakkan kecacatan awak? Rambut awak yang uban, kepala dah botak tu. Tengok keadaan kepala awak tu teruk dah. Bukankah dengan tutup aurat awak nampak terhormat, mulia? Kadang-kadang orang, kerana mereka terprejudis pada Islam, mereka tidak melihat keindahan pada pensyariatan Islam. Mereka prejudis bila sebut Islam, oh jangan lepas ni Taliban lah kita. Prejudis. Mereka duk faham Taliban. Taliban pun mereka tak kenal. Yang kenal Taliban tu Amerika. Sebab tu Amerika lagi takut Taliban. Mereka orang yang berani, orang yang menjaga tanah air mereka. Belum pernah Taliban jajah negara orang. Amerika tu semua negara dijajah. Tak nampak jahat pula. Taliban cuma pertahan negara dia, hak dia. Tetapi yang pertahankan hak nampak jahat berbanding yang cuba merampas hak orang lain. Manusia otak sengit. Yang duk rampas orang tak nampak jahat. Dia rampas Vietnam, rampas Iraq, rampas Afghanistan, rampas ini, tapi baik. Tidak ditakuti. Yang pertahan tanah air, oh ini jahat. Tetapi ini persepsi, prejudis terhadap Islam yang buruk. Saya dah kata bahawa kalau mereka faham Islam, mereka akan ikut Islam walau tak masuk Islam. Kan itu kita belajar sejarah. Bagaimana orang-orang bukan Islam yang dikenali sebagai ahli zimmi sanggup duduk dalam negara Islam? Kerana mereka dapati kebebasan mereka, keamanan lebih terjamin, keselamatan. Bahkan mereka juga dihormati. Tetapi sebab itu kena fahamkan konsep ahli zimmah. Ahli zimmah, kadang zimmah itu yakni yang dilindungi oleh kerajaan Islam. Mereka ini protected, dilindungi, sehingga mereka tidak dilibatkan dengan peperangan supaya mereka selamat. Sebab kalau kau matikan sia-sia, kau jangan mati. Kami akan berperang bagi pihak kamu. Orang kafir tak payah perang, kita orang akan perang untuk pihak kamu. Kami akan jaga kamu. Hatta ada negara bukan Islam yang duduk bawah kekuasaan negara Islam. Bila ada negara lain mengancam, orang Islam datang perang untuk mereka. Kami akan jaga tanah air kamu. Kamu duduk diam-diam sampai selamat, kamu uruskan balik tanah air kamu. Ini konsep yang indah kalau orang faham. Hatta tentu kalau kita baca jizyah yang disyariatkan kepada bukan Islam berbanding apa yang dibuat oleh pencukaian mana-mana negara, pencukaian mana negara lebih jauh lebih zalim, lebih banyak, kerana akan kena pada semua golongan. Tapi jizyah dia khusus kepada orang tertentu yang dikenakan dengan nilai yang berbeza-beza ikut kemampuan. Maka ini perbezaan yang jelas. Kemudian kita lihat, bila kita katakan tadi, seorang bila dia berjaya ikut sunnah Rasulullah, dia berjaya menundukkan hawa nafsunya. Nabi SAW berpesan kepada kita, antara pesan baginda SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin addu tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis. Kata baginda SAW, kamu semua hendaklah iltizam dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang memerintah selepas aku. Tamassaku biha, pegang dengan kuat. Adju 'alaiha bin nawajis, gigit dengan geraham kamu. Dia bukan pegang biasa, gigit dengan geraham biar sampai pecah. Sebab itu kata Nabi SAW, orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah, ketika rosaknya umat, falahu ajrul syahid, bagi mereka pahala orang mati syahid. Kenapa? Kerana orang yang berpegang sunnah, dia lawan nafsu dia. Lawan nafsu. Tuan-tuan, yang paling sukar lawan bukan musuh tapi nafsu. Itu yang Rasulullah sebut.
Kita nak lawan musuh ni dia akan berakhir. Maksudnya bila kita berperang musuh, dia akan berakhirlah menang kalah. Hawa nafsu tak berakhir. Dia terus dalam diri kita sampai kita mati. Dia akan terus suruh kita buat itu dan ini, mengikut kehendak dia, tanpa memikirkan bahaya dan juga akibatnya. So, kalau kita ikut hawa nafsu, cuba kita tengok manusia hidup hawa nafsu, dia perubah muka dia, tatu muka dia, akhirnya tak nampak muka orang. Dia jadi kucing dia jadi harimau. Lihat bagaimana hodohnya dia. Sebab itu kita tengok orang ikut nafsu, muka pun tak nampak orang. Muka mereka dah macam binatang. Dan ada geng-geng tatu. Yang ni tatu nak jadi harimau, dia pun tatu lah, cari taring harimau. Muka dia ubah, dia lekuknya. Akhirnya dia mengalami masalah pernafasan. Tatu harimau tengok pun tak ngaku. Kau bukan geng aku. Ni geng-geng transgender mana pula ni kata harimau. Manusia ni dia punya ikut nafsu, bukan sekadar nak tukar jantina, bukan nak tukar jadi binatang. Sebab itu benar kata Allah, bila Allah kata ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang, bukan lebih sesat. Sebab ikut nafsu. Tapi bila ikut nafsu, uduhnya muka dia. Tapi bila ikut iman, jernihnya muka dia, tenangnya muka dia. Tak perlu kita nak jadi sesiapa. Ada orang tu bedah sana, bedah sini. Last sekali dia tak lawa, muka dia jadi macam kucing. Dia habis berjuta duit. Ni selebriti. Pantang keduk, botok. Pantang itu buat tu, buat ni. Last sekali mukanya tak nampak orang. Jauh lebih menakutkan daripada binatang. Jadi kalau jumpa binatang, jumpa dia, lari dia tu. Maksudnya kita lagi tengok dia daripada lagi tengok binatang. Kenapa? Kerana kegilaan mereka hawa nafsu. Kita tengok orang gila ikut hawa nafsu, apa jadi pada dia? Makannya lain, minumnya lain, cara hidupnya lain. Kerana tak ada panduan. Sebab itu kita bersyukur pada Allah, kita hidup dengan panduan. Orang yang membenci sunnah Nabi SAW, lalu mengikut hawa nafsu, mereka ini akan tertewas dan kalah. Dalam surah Al-Kawthar kita baca ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad, dia akan terkalah. Abtar maksudnya maqtu', kalah. Orang yang ikut sunnah Rasulullah dia menang. Yang tak nak ikut dan membenci sunnah Nabi, Allah sebut dalam Quran, inna nasyi'ata. Allah Ta'ala menyebut inna syani'aka. Syani'aka, orang yang bencimu wahai Muhammad, huwal abtar. Mereka akan musnah, hancur. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, cuba kita fahami sesuatu sunnah dalam setiap ruang-ruang kehidupan. Okey, misal kata ambil bab mudah lah, bab makan. Al-Imam Nawawi susun dalam kitab Riyadhus Shalihin, demikian dalam kitab Al-Adhkar, tentang makan. Bermula dengan doanya, apa yang kita makan, cara kita duduk, bagaimana tangan kita dihulurkan, bagaimana kita berkongsi dalam makan, berjemaah, dan bagaimana kita tak buat sesuatu yang menyalahi adab makan, yang menunjukkan kita tamak atau sebagainya. Bagaimana kita sudahi makan, bagaimana makan tadi beri keberkatan, dan bagaimana daripada makan tadi turunnya rahmat Allah. Nabi SAW ajar kalau kita makan, jangan mulakan dari tengah. Kerana tengah tu tanzilur rahmah. Mulakan dari tepi, hafiyatiha. Kalau tambung nasi, taklah kita makan nasi sepinggang, tak. Nak makan kat start mana? Start tengah tak? Ambil tengah, macam jengkau. Tak, kita makan dari tepi, makan. Biarkan tengah tu. Kerana dia turun rahmat Allah. Kita tak ambil tengah. Sementara kalau kita makan ramai-ramai, kalau makan ramai-ramai tak dulang, kita start semua tepi. Yang ada jadi jengkau tengah tu, biarkan. Yang sana tu diturun. Tetapi itu yang mereka belajar daripada Kuari. Bila mereka nak gondolkan gunung, mereka nak suruh lama kuat, mereka ambil dari tepi, sikit, supaya benda tu lama.
Mereka boleh ambil. Kalau mereka turun tengah, hancur habis. Bagaimana Islam aja nampak makan? Ni sahabat kata, ya Rasulullah, kita orang makan tak kenyang. Fala'allakum taftarikun. Barangkali kamu makan asing-asing. Istami'u ala ta'amikum. Makan berkumpul. Makan kumpul. Duk ramai-ramai kumpul. Okey, makan. Kamu makan kenyang cepat. Berbanding kita makan asing-asing. Seorang makan ujung sana, seorang. Dia tak kenyang. Berkat. Artinya, hebatnya sunnah Nabi SAW. Bak makan, minum, kencing, berak. Masya Allah. Anak-anak kita nak berak, dia ajar. Kencing, dia ajar. Cara menyucikan kencing. Sehingga Rasulullah menyebut tentang orang yang diazab dalam kubur sebab dia tak jaga kencing dia. Sebab dia anggap benda tu kecil, walau besar. Dia anggap benda tu adalah kecil. Bak kencing suka-suka lah. Tak, benda tu besar kerana melibatkan taharah yang lain, solat dan sebagainya. Maka Rasulullah ajar kita bagaimana kita berdehem, atau disebut dalam bahasa Arab istibra'. Sebab Rasulullah sebut fakana la yastabri bi baulihi. Dia ni tak beristibra' waktu kencingnya. Dia ni tak berdehem, atau tidak kita katakan menghabiskannya dengan cara sama ada dehem atau mengurut pangkalnya. Urut sikit, tolak sikit, biar keluar betul-betul. Ataupun berdehem sekurangnya 3 hari keluar. Itu sunnah. Ya, Rasulullah ajar. Maka di sini kita katakan bagaimana kita menolak hawa nafsu kita dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab itu kata para ulama, antaranya Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Nahnu qaumun nattabi'u wa la nabtadi'u wa naqtadi wa la nabtadi wa la nadilla ma in tamassakna bil athari. Kami ialah kaum yang seluruhnya, sepenuhnya mengikut Nabi SAW. Dan kami tak akan buat benda baru. Yang memang Nabi dah buat macam tu, itu cantik. Kami tak akan buat yang lain. Dan kami mengikut, bukan memulakan. Naqtadi wala nabtadi. Kami ni naqtadi. Naqtadi maknanya dah Rasulullah buat, kita ikut je lah. Kita tak nabtadi, kita yang nak start buat benda ni. Tak. Semua benda Nabi dah start buat. Kita cuma ikut apa yang Nabi buat. Follow. Dan kata Allah bin Mas'ud lagi, walan nadilla ma in tamassakna bil athar. Kami tak akan sesat sebagaimana kami ikut apa yang Rasulullah tunjukkan pada kami. Tak akan sesat. Sebab tu kata Nabi SAW, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Aku tinggalkan kamu satu hamparan putih berseri. Siang dan malam sama, jelas lagi kelihatan. Tiada yang menyeleweng daripadanya melainkan yang binasa. Kata Rasulullah, taraktukum al-bayda. Aku tinggalkan kamu setiap perbuatan aku ini bayda, jelas. Tuan-tuan, kita kalau naik pergi atas jalan raya, warna paling jelas sekali lah warna putih. Nampak. Ni kalau dia orang buat kajian, antara kereta-kereta yang warna-warna kereta yang banyak berlanggar, sebutlah warna hitam, warna kelabu, warna macam jalan. Ini kebanyakan aksiden banyak kereta. Tapi bila kereta putih paling payah untuk berlanggar. Kenapa dia sebut warna? Saat saya semalam pun tengok saat kereta putih langgar. Tak, ini tak akan mengubah ke, kita katakan, statistik. Kita cerita statistik. Warna yang lebih jelas di jalan raya orang tak akan langgar. Orang nampak. Tapi warna tak jelas ni, yang ni kelabu-kelabu ni cepat. Itu siang malam lagi tak nampak. Dari sudut ni saya baca tentang warna-warna kenderaan yang biasa aksiden. Tu tuan-tuan boleh tengok balik. Ada statistik terbaru. Kan dia orang kaji belaka yang berlanggar, kita tengok berlanggar je lah. Dia orang kaji warna kenderaan yang berlanggar. Sebab tu mereka meminimalkan warna-warna yang lain. Setengah negara macam Jepun, mereka perbanyakkan warna macam ni, warna putih senang. Teksi pun warna putih supaya tak berlanggar, biar nampak jelas. Itu kalau Jepun ni dia tak banyak warna-warna lain, dia putih hitam je. Kalau siang buat hitam, malam buat putih, atau siang juga buat putih, kerana faktor warna tadi. Apa yang kita nak sebut bila Nabi kata taraktukum alal bayda, taraktum alal bayda, aku tinggalkan kamu hamparan putih, lailuha
kanahariha, malamnya macam siangnya. Mana apa keadaan pun sama jelas sunnah Rasulullah. La yazighu anha illa halikun. Yang cuba menyeleweng daripadanya, dia pasti akan musnah. Tentu sunnah berkahwin, kita daripada mandi akad nikah biar ikut sunnah. Jangan ada yang membazir, melampau. Jangan ada yang kita katakan maksiat jauh sekali. Biar benar-benar kita ikut. Habis tak kita nak ikut sunnah, habis budaya-budaya, ya budaya dia benarkan. Sebab antara makna sunnah, maksud kita sebut tentang sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi pandu guide, okey. Apa yang Nabi diam, tak ada benda tu, terpulang kita ikut pada budaya, ikut pada uruf kebiasaan kita. Maka kita akan dapati keberkatan perkahwinan ni. Itu kita bila nak kahwin, anak-anak kita nak kahwin, banyak faktor kita kena fikirkan. Bukan sekadar dia nak kita kahwin je lah. Tak. Praktikkan sunnahnya. Biar bakal suami ni tahu agama dengan maksud tahu sunnahnya. Yang bakal isteri juga tahu. Supaya mereka mengetahui hukum hakam bila berlaku sesuatu dalam rumah tangga. Kerana memahami hukum hakam dalam persisian rumah tangga akan mengekalkan rumah tangga dari sudut keberkatannya. Tapi kalau tak faham, dia kalau gaduh macam orang luar. Tak ada hukum hakam membatasinya. Tidak ada hal haram, tak ada dosa. Islam ajar kamu kalau gaduh, even kamu bercerai, kamu tak boleh ambil balik apa yang kamu dah beri. Kadang-kadang bercerai, aku nak balik. Seorang isteri faikan saman. Ni cerita betul lah ni. Sebab dia gaduh dengan suami dia, maka dia pun faikan saman. Dia nak balik apa yang dia pernah beri pada suami dia. Dia pernah sponsor lesen motor, lesen kereta, nak balik semua duit tu. Pernah bagi tiket kapal terbang jalan sana, nak. Semua dia nak. Dia polis, dia punya benci. Ini orang tak ada agama bila berbala. Kita dia ajar baik suami baik isteri, apa yang dah diberi sepanjang perkahwinan halal. Halal dah, sudah selesai. Tak lagi nak ungkit. Dulu saya pernah bagi telefon, mai sini telefon balik. Biar terus lah telefon. Antara kesempurnaan kalau saya dulu start suami, saya bayarlah line telefon dia Selcom RM50. Kita orang dah bercerai, kena bayar lagi ya? Teruskan kebaikan. Itu Islam aja. Kebaikan kita bayar, apa masalah? Bukankah itu sedekah? Dan lebih baik sedekah pada orang yang ada hubungan kita dahulu. Dia pernah dijadi ibu pada anak-anak kita misalnya. Tak payah nak potong-potong, teruskan. Itu Islam aja. Kebaikan. Hatta sampai dia kahwin, okey, sebab kita tak nak bayar lagi bila dia kahwin, nanti fitnah. Biar suami baru dia pula bayar. Itu akhlak dia. Yang dah beri dulu gitu dan ini, sila ambil. Bahkan bagi seorang suami yang baik, hatta kalau rumah didiami pun tak apa. Awak duduklah rumah ni sampai awak kahwin, barulah saya kira macam mana. Duduk dulu, supaya tak merempak tengah jalan dan sebagainya. Kemuliaan. Ini orang yang ada akhlak. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia cerai isteri dia, apa yang dia buat? Dia akan beri kecukupan belanja untuk isterinya untuk satu tempoh yang panjang, sampai isterinya akan kahwin atau sebagainya. Dia berilah 12,000 dinar, sekian-sekian duit. Sayyidina Hasan ni orang kaya radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Nabi SAW. Maka setiap isteri yang diceraikannya, setiap isteri yang diceraikannya, maka diberi suatu, kalau kita sebut macam mut'ah lah, tapi dia lebih pada itu. Tak payah mahkamah putuskan mut'ah, tak payah. Dia beri sebagai satu akhlak yang baik. Tetapi kita sebenarnya, kalau kita ni ada akhlak baik, mahkamah tak perlu. Bila kita ada akhlak baik, tapi masing-masing nak menipu, masing-masing nak bela, maka tak cukup satu mahkamah, 4 mahkamah ada. Daripada mahkamah rendah, naik mahkamah session, naik mahkamah tinggi, naik mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Banyak mahkamahnya. Di zaman Nabi SAW tak ada mahkamah banyak-banyak macam itu. Cukup Rasulullah. Dan demikian juga zaman Abu Bakar Siddiq. Tak banyak mahkamah, kerana masing-masing berfikir untuk menyelesaikan, bukan memanjangkan. Kita hari sebab memanjangkan, jadi mahkamahnya kena banyak. Hari satu kes, lama mana? 20 tahun nak selesai. Kadang habis mati dah orang. Ni nak cerai pun berapa tahun ni cerai. Masuk ke mahkamah sah. Kita orang dah 15 tahun tak sebumbung ni. Kita dah 4 tahun, 5 tahun. Saya paling dengar paling lama 5 tahun tak sebumbung. Dan kes tu belum selesai.
Kerana kita tak fikir jalan penyelesaian yang baik. Penyelesaian yang baik itu bukan mahkamah. Sebab itu dalam Quran sebut wassulhu khair, dan suluh antara kedua pihak bertelaga itu lebih baik. Dan dalam mana-mana sistem mahkamah dunia, kalau defendant dan plaintiff bersepakat menyelesaikan sendiri, itu jauh lebih baik. Akan menjimatkan masa mahkamah, kos mahkamah semua. Hakim pun boleh bercuti raya. Yang hakim pun tension, cuti pun tak boleh. Orang cuti sekolah duduk mahkamah lagi. Tension tu hakim ni. Kes pun berlambat. Tapi bila setiap orang berfikir untuk selesaikan cara dia, maka selesai masalah. Harmoni. Kerana itu Nabi SAW cenderung mengajar kita biar perselisihan itu diselesaikan cara paling baik. Bila Rasul kata orang bergaduh, yang paling baik yang memulakan salam. Khairuhuma man bada'a bis salam. Ya, dua orang bergaduh, yang paling mulia yang mulakan beri salam. Sebab seorang mulakan salam, berarti dia tak nak gaduh. Tuan-tuan, mesra bab lain. Kita tak cerita bab mesra ni lain. Sebab nampak macam dia gaduh, dia tak gaduh, itu dia tak mesra. Gaduh lain, mesra lain. Mesra ni, tuan-tuan, ialah kita macam bila kita mesra, kita pergi kedai makan tu sebab mesra. Bukan makna kita tak pergi kedai makan lain, kita pun gaduh. Awak ni kedai lain, awak tak pergi, awak gaduh. Apa pula gaduhnya? Saya lebih suka kedai ni. Pagi sini, tengah hari sini. Bukan bermakna lagi ratus kedai saya benci. Bukan benci. Saya tak nampak mesra orang ni, tak. Saya tak gaduh dengan dia, tapi saya tak mesra. Saya tak mesra dengan dia. Saya tak gaduh. Maksud gaduh, saya tak ada jumpa lari sana, tak. Saya jumpa, saya bagi salam. Dia bagi salam, saya jawab salam. Dia ulur tangan, saya ulur tangan. Tapi mesra tidak. Untuk ditanya khabar lebih, tak ada. Itu hal lain. Tapi saya tak bergaduh dengan orang. Ini kita kena pandai sebut asas. Gaduh dengan mesra satu benda yang berbeza. Kita kan dulu masa dah jenang, kita mesra sekelas kita lah. Kalau kita di nangsi. Yang nang lain tu cuma tahulah dia jenang, kita pun tak kenal dia. Apakah kita gaduh? Tak. Kita tak mesra. Sebab manusia dia akan mesra dengan orang yang beri manfaat pada dia, orang yang tidak mudaratkan dia, orang yang dia rasa dia selamat, maka dia akan mesra dengan orang ni. Baik kita tahu orang ni jenis boleh beri mudarat pada kita, orang ni tak banyak beri manfaat pada kita, orang ni pun mungkin cari kelemahan kita misalnya, kita tak akan dekat dengan dia. Supaya dia tak akan sebut kelemahan-kelemahan kita secara yang salah. Kita hati-hati. Maka di sini kita belajar, bila saya sebut berbalah pun ikut sunnah Rasulullah. Suami isteri bergaduh ikut sunnah Nabi, cantik. Selesai baik. Suami tenang, isterinya juga tenang. Tapi kalau ikut hawa nafsu, apa dia? Cerita. Dia pun cerita sama menyamang pula tak habis lagi. Cerita colek anak pula tak habis. Semua tak habis. Kan ikut hawa nafsu. Maka di sini penting untuk kita berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ikutlah perintah Allah, perintah Rasulnya, amalkan kesemuanya. Dan lihat firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah awal, Allah akhir, Allah zahir, Allah batin. Apa maksud awal? Awal kata ulama, ila al-awwalu qabla kulli syai'. Allah yang awal sebelum makhluk-makhluknya. Apa maksud al-akhiru? Akhir. Ai al-baqi ba'da kulli syai' ba'da fana'i khalqihi. Iaitu Allah yang akan kekal sesudah semua makhluknya binasa. Maka itu disebut Allah itu yang akhir. Ini bila aku kiamat, semua akan hancur. Yang tinggal siapa? Allah. Maka Allah disebut al-akhir. Sifat Allah. Dan bila disebut al-zahir, apa maksud zahir? Al-zahir artinya yang sentiasa menang, yang atas pada sekalian makhluknya, al-ali. Itu maksud Allah yang awal, ni sebelum makhluk ni Allah sedia kala ada, dan bila hancur musnah semua makhluknya, Allah itu yang akhir, dan Allah itu yang zahir. Dan Allah al-batin. Apa maksud batin? Maksud Allah yang maha batin ini ialah al-alim bima batan, yang mengetahui apa yang tersembunyi. Ini batin. Tuhan tahu apa yang tersembunyi. Dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW pada kita, selalu ajar satu doa untuk kita keluar daripada kefakiran dan hutang. Ini orang banyak hutang, orang yang rasa miskin. Maka amalkan doa yang dia ajar
oleh Nabi SAW dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah berdoa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anna ad-dain wa inna minal fakri. Maksudnya, ya Allah, Engkau lah awal, Engkau Tuhan maha awal, tiada sebelummu akan sesuatu. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha akhir, tiada selepasmu akan sesuatu. Ya Allah, Engkau yang Tuhan yang berkuasa atas tiap sesuatu zahir. Ya Allah, Engkau batin, Engkau mengetahui bagi setiap sesuatu, tiada tersembunyi daripadamu akan sesuatu. Iqdi anna dain, ya Allah, lunaskan hutangku, bayar hutangku, ya Allah. Wa a'inna minal faqri, dan bantulah kami dalam menghadapi kefakiran. Nescaya orang ni insya-Allah lunas hutangnya dan terselamat dia daripada kefakiran. Ini antara doa daripada al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sebab itu Allah sebut ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Bila Allah menyebut dalam Quran Allah itu ada nama-nama yang baik, fad'u biha, maka doalah menggunakan nama-nama Allah. Kalau kita guna nama-nama Allah dan doa mustajab. Al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin, ini semua nama-nama Allah. Doa yang macam Rasulullah ajar, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dain wa inna minal fakri. Maka Allah Ta'ala bila Syekh Abdul Qadir mengatakan kita buat sesuatu bukan lagi untuk kita, tetapi kita buat semuanya kerana Allah. Walaupun kita tahu dalam amalan ni ada manfaat kita, saya buat ni jadi murah rezeki, saya buat ni jadi terselamat daripada musibah. Ya benar, ada manfaat untuk kita, untuk diri saya. Tapi kita lebih melihatkan ini yang Allah perintahkan. Ya Allah, aku buat kerana-Mu, ya Allah. Walaupun ada kita punya keperluan. Macam contoh, kita bekerja, kita pun nampak dengan kerja dapat gaji, dapat bonus, dapat hadiah, dapat itu. Tapi kita beritahu, saya kerja ni kerana syarikat ni. Kita hujukkan seketika gaji dan bonus. Jangan highlightkan benda tu. Letak yang lebih utama supaya kita dapat lebih daripada apa yang kita bayangkan. Tak ada orang kalau dia beragama, dia pun nak sesuatu itu tak salah, sebab itu yang Allah sebut juga. Itu yang Rasulullah juga sebut. Rasulullah sebut kalau awak buat macam ni, maka Allah selamatkan awak daripada musibah tu, musibah ni. Ya, maka itu tak salah apa-apa. Kalau seorang dia solat duha untuk murah rezeki, apakah salah? Tak salah. Kalau seorang tu solat hajat untuk mendapat hajat dunia, itu tak salah. Dan memang itu tujuannya. Tapi kalau dia melihat tujuan yang lebih besar, saya buat ini kerana perintah Allah. Perintah Allah pada saya, kalau saya ada hajat, saya solat mengadu padanya. Itu perintahnya. Maka bila dia melihat Allah lebih daripada hajatnya, maka Allah beri melebihi hajat dia. Contoh hajat kita apa? Kita solat hajat. Hajat saya, Ustaz, mudah-mudahan saya mudah bersalin. Duduk solat hajat ni, dah 2 hari duduk hospital, Ustaz. Tak buka-buka lagi ni. Baru 2 cm kata kita. Doktor nak induce, mungkin Caesar. Jadi solatlah hajat. Baik, kalau kita solat hajat kerana melihat keperluan pada itu, ya kita insya-Allah kita akan dapat. Tapi kalau kita melihat saya solat ini kerana itu yang Allah perintah bila saya susah, melihat perintah, akhirnya kita akan dapati apa yang kita nak tu lebih daripada apa yang kita hajat. Tentu ini rahsia pada wali Allah dalam memohon sesuatu. Kita orang awam, kita kalau nak benda tu je lah, tak nampak benda lain. Kita orang awam. Contoh kalau kita, orang macam kita nak, Ustaz, apa hukum puasa hari Jumaat je? Contoh, kita tanya hukum. Kita cuma nak jawapan apa hukum puasa hari Jumaat. Itu je kita nak hukum. Maka ulama' yang kita tanya, dia pun cari. Sebab dia kena jawab, kerana itu yang Allah perintahkan jawab. Fas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang berilmu kalau kamu tak tahu. Kerana sepakat para ulama, ta'akhur bayan an waqtil hajati mahrum. Kita lambat memberi penerangan ketika orang benar-benar berhajat pada hukum, hukumnya berdosa kita. Orang alim tu dosa lah. Dia lambat jawab.
Tapi kalau soalan tu tak berhajat, dia tanya, Ustaz, kalau kita ke bulan menghadap ke mana? Tak payah jawab. 4 tahun pun saya balas. Sebab tahu dia tak berhajat. Dia bukan ke bulan pun. Tapi kalau tahu dia ajak, Ustaz ni mak saya meninggal, bagi harta ni, tahu dia berhajat sekarang, maka saya kena jawab. Kalau saya tak kerti jawab, saya kena tahwil, beritahu orang lain yang boleh jawab. Saya tahu, awak tanya Ustaz lain lah. Sebab dia berhajat waktu itu. Ustaz, saya ni duduk hospital, nak tayamum macam mana? Maka kena jawab. Kalau dia lambat jawab, dia berdosa. Sehingga habis waktu solat. Kan dia berhajat. Maka itu secara hukumnya. Baik, tadi saya sebut orang awam ni tanya, apa hukum puasa ijma'? Puasa sunat, makruh, harus dan sebagainya. Baik, orang tanya saya, misal kata, saya pun tak tahu jawapan ni, saya pun tak ingat-ingat, blur. Lalu saya pun cari. Saya nak cari soalan tu, tapi sepanjang saya cari, saya jumpa macam-macam hukum lain. Hukum ni, oh, saya dapat banyak. Akhirnya, lain kali orang tanya hukum lain, saya dapat jawab kerana saya pernah lihat benda ni. Waktu saya cari benda ni. Umpama kita, tuan-tuan, kita bila, contohlah kita nak cari suatu benda, kita pergi ke hypermarket. Orang suruh carilah mana kicap. Dalam pencarian kita, kicap tu kita jumpa semua benda. Yang ni murah. Akhirnya kicap tak ada, kedai lain ada, barang lain ada, penuh satu troli. Itu yang kita dapat. Benda lain kita akan dapat lebih daripada hajat tu. Jadi maksudnya ialah, waktu tuan-tuan salat hajat, nak suruh anak lulus perisa, nak suruh isteri mudah bersalin, nak suruh suami biar interview lulus, nak suruh kita ni biar naik pangkat. Kalau kita nampak cuma hajat itu, maka kita cuma dapat yang tu. Tapi kalau kita nampak, ya Allah, Engkau yang mengajar aku, kalau aku punya hajat, berdoa padamu, maka berdoa padamu, kerana-Mu ya Allah. Masa itu Allah beri lebih pada itu. Inilah rahsia pada wali Allah. Bila mana mereka melihat satu permintaan, mereka melihat Allah, bukan melihat pada perkara itu. Kita orang awam cuma melihat pada perkara yang kita nak. Saya baca sikit, orang ambil anak ni jadi tak nakal sangat. Dia cuma tak nakal je lah, tapi dia masih tak berguna. Tapi kalau kita doa, mudah-mudahan dia kenal Allah, dekat dengan Allah, maka dia rawat semua. Dia bukan sekadar tak nakal, dia baik, dia soleh, dia beri manfaat. Sebab itu bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita akan dapat lebih banyak daripada kita buat sesuatu kerana kepentingan kita, kerana kehendak kita. Yang mana dalam agama ni ada perkara jelas nampak seperti kehendak kita, manfaat kita. Macam saya kata, saya naik kenderaan, saya nak selamat, itu kehendak saya. Tapi kalau saya melihat doa naik kenderaan, kerana itu perintah Allah, maka saya akan dapat lebih pada itu. Saya bukan sekadar selamat, saya berjaya selamatkan orang. Saya boleh selamatkan orang. Kerana tujuan saya doa itu kerana Allah. Saya buat ni kerana Allah, bukan kerana manfaat. Tuan-tuan ada pelaris kedai, niaga. Saat saya ni berniaga supaya untung, jadi saya amalah apa yang saya sebut, solat duha. Okey, bagus. Tapi kalau orang tu berniaga kerana perintah Allah, perintah Allah supaya saya dengan perniagaan tadi, saya boleh melaksanakan tanggungjawab beri nafkah, saya boleh tolong sekian-sekian. Dia lupa pada kepentingannya, dia lebih melihat pada perintah Allahnya, maka dia akan dapati perniagaannya lebih baik. Begitu bila kita buat sesuatu, biarlah kerana Allah, bukan kerana kita, kerana saya, tapi kerana Allah. Dengan maksud jangan melihat manfaat peribadi semata-mata, tapi lihatlah pada perintah Allah. Tuan-tuan datang untuk ilmu kenapa? Sebab saya nak tahulah Ustaz sekian. Tak, sebab ini perintah Allah. Tahu tak tahu nombor 2, saya ingat tak ingat, saya datang ke sini kerana perintah Allah, supaya saya menuntut ilmu. Akhirnya kita dapat banyak benda. Bukan sekadar kita dapat ilmu, keberkatan ilmu dapat pada anak-anak kita, pun dapat semua dunia akhirat. Jangan kita belajar ni sebab saya cuma nak sekian-sekian, maka apa yang kita niatkan itu setakat itu. Sebab itu selalu disebut, besarkan niat kamu. Niat ni biar besar, untuk kamu dapat perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu bayangkan. Dan tidak ada niat sebesar lillahi ta'ala. Sebesar-besar niat lillahi ta'ala, kerana Allah. Ini kerana Allah suruh, ini kerana Allah perintah. Kenapa awak mengajar ni? Kerana Allah perintah saya mengajar. Saya tak fikir supaya saya dipandang mulia dan sebagainya. Tak, itu hal lain. Itu mahal bersifat peribadi. Tapi yang saya nak ialah kerana Allah perintah, supaya saya mengajar. Maka Allah akan beri lebih daripada hajat keperluan saya. Sebab itu penting kita
fokuskan kembali apa yang kita buat itu kerana Allah. Kita didik anak-anak kerana Allah. Anak-anak lepas tu nak pulangkan balik hasil didikan kita atau tidak, terserah. Kalau satu hari nanti dia kerja, dia tak beri saya apa-apa, saya pun tak kisah. Sebab saya besarkan dia kerana Allah. Saya dah jadikan dia kenal Allah, dah tahu solat, dah tahu tutup aurat. Sekarang dia akan hidup cara dia. Maka saya bersyukur pada Allah. Dan saya anak tu tak tadi akan pulang dengan lebih baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.